Okey. Di dalam pengurusan masa ni kita boleh, kalau ada depan ada kertas tu, kita boleh buat satu part kotak kan, part kotak. Kotak atas sekali kita katakan benda yang paling urgent. Urgent, sebelah urgent tu important, penting, segera dan penting. Di bawahnya adalah tidak penting, tidak urgent dan tidak important. Maksudnya di dalam hidup kita ada 4 kategori tindakan yang perlu kita buat. Penting dan segera. Penting dan segera. Yang kedua, tak penting tapi segera. Yang ketiga adalah tak penting dan tidak segera. Penting dan segera. Tak penting tapi segera. Segera tak penting dan tidak segera. Jadi itu antara perkara yang kita kena susun kan. Walaupun benda tu kadang-kadang benda tu penting dan segera, tapi contohnya penting dan segera berlaku kebakaran. Contohlah, penting dan segera kita selesaikan, kita tak boleh tangguh. Contoh, penting dan segera. Apalagi penting dan segera. Benda-benda penting dan segera ni maksudnya kita kena buat sekarang, kalau tak buat masalah. Jadi itu biasanya penting dan segera ni benda yang mendatang, yang tidak dirancang kan. Disebabkan kita tak rancang, dia jadi penting dan kita kena buat segera. Okay. Jadi kita kena pastikan diri kita jangan terjebak dengan benda penting dan kena buat last minute. Itu makna orang penting dan segera tu, maknanya orang tu last minute. Setiap kali buat last minute. Dia last minute dah baru dia nak buat. Jadi ini bahayalah kan. Jadi biasanya orang buat kerja last minute ni dia tak buat perancangan. Setiap benda dia last minute. Last minute dia sentiasa dia follow due date. Dia dikejar oleh perkara yang penting last minute ni, maknanya dia sentiasa sesak nafas. Orang ni boleh lemah jantung lah. Jadi masalah sebab jadi punca dia adalah kerana dia tak susun. Kalau dia susun, mungkin benda tu penting tapi tak segera. Sebab dia dah tak timetable yang betul. Benda tu penting tapi dia sudah letakkan tarikh dan waktu yang sesuai, menyebabkan dia tak dikejar oleh deadline. Ini tujuan perancangan kita kan. Tujuan kita buat perancangan supaya kita buat benda penting tapi benda tu bukan benda yang segera. Maksudnya kita dah advance 1 bulan prepare kan. Contohnya orang kata road mati hari ni pun nak buat. Tiba-tiba hari ni pada pos tutup apa semua, ada esok dah nak travel lah kan, masalah kan. Jadi kena pula trafik polis pula sekat, jadi masalah lain. Jadi sebab apa? Punca dia kerana dia tak plan. Sepatutnya dia dah plan advance 1 bulan ke depan. Jadi maksudnya di sini perlunya perancangan supaya kita tak terjebak di dalam melakukan perkara penting tetapi last minute. Okey. Kadang-kadang kita benda tu segera tapi tak penting. Benda tu kena buat segera sebab last minute tapi taklah penting sangat. Jadi rugi masa juga. Benda tu taklah penting, benda tu taklah penting tapi kena buat juga. Kalau tak, dia mengganggu urusan yang lain. Ini pun sebenarnya berlaku disebabkan kita tak plan juga. Tapi kalau benda tak penting tapi segera, kita boleh plan, maksudnya kita boleh delegate tugas ni pada orang lain. Maksudnya kita dalam satu perancangan ialah kita tengok ada tak benda yang kita tak perlu buat tapi kita boleh serah orang lain buat. Macam kita di dalam bisnes kan, daripada dulu antara tugas saya ialah mesti hantar anak, ambil anak sekolah kan. Jadi bila kita tengah appointment dengan orang, tiba-tiba nak kena pergi ambil anak kat sekolah kan, ada masalah kan. Jadi benda macam ni kita delegatekan pada orang lain. Delegate maksudnya ada kita upah driver bus untuk ambil anak kita hantar sekolah, dah ambil dia balik rumah. Di delegate. Jadi kena keluar kos sikit. Tapi dia tak mengganggu kita punya perancangan. Jadi salah satu strategi ialah kita ada delegasi. Ada benda penting tapi kita tak perlu buat. Jadi kita delegatekan pada orang lain. Itu salah satu strategi. Maksudnya contoh apalah nak beli makanan ke apa semua, ada orang tak masak, dia turun tempah je makanan. Jadi kalau penting sangat, jadi dalam pengurusan anak-anak mungkin kita kata okey, boleh hantar nursery, boleh hantar dan sebagainya lah.
tempat transit, supaya ibu bapa ni ada masa untuk buat benda yang lebih penting, untuk dapat income dan urusan anak dia apa. Itu sudah di dalam time management juga lah. So kesimpulannya, maksudnya kita perlu kita perlu hanya fokus pada benda yang penting, yang kalau orang lain tak buat, benda tu tak berjaya. Contoh kerja-kerja kita lah, kerja buat prospecting pun sebenarnya boleh upah orang lain. Minta siapa tolong bagi senarai 100 nama, kita bayar. Contoh ada orang ada duit, dia beli je. Hari ni kita tengok sekejap on call kita kan. Sebab apa? Selcom jual nombor telefon, maknanya staff Selcom, pegawai bank apa semua, hari tambah sekarang ni musim Covid ni, kita daftar nombor telefon kita mana-mana kan. Orang foto sikit nombor telefon kita, dia jual kat orang. Jadi orang tu dah dapat senarai nama orang. Itu salah satu cara, maksudnya dia nak dapat senarai nama. Hari ni kalau kita nak dapat nama prospek bukan payah. Pergi berkawan saja dengan apa ni, jatuh kasar masjid, pinjam buku daftar tu, beratus nama dalam buku daftar telefon tu ada kan. Tapi tak boleh sebenarnya dalam sudut hukum undang-undang sekarang, orang tak boleh jual nama orang. Dia satu kesalahan. Tapi kalau kita boleh dapat, ada teknik lah nak dapat. Okey. Contoh prospecting. Kemungkinan hari ni kita pernah dengar orang buat telemarketing. Telemarketing bermaksud orang buat call untuk orang. Jadi pun ada kebanyakan orang yang dah berduit di dalam takaful ni, semua ada upah orang lain. Cari prospek orang lain, telemarketing, dia hanya pergi appointment, jumpa orang saja. Akhirnya dia mampu buat appointment presentation pada 10 orang, 20 orang sehari. Jadi nak buat, sebenarnya ada cara juga kan. Kalau kita baik dengan guru besar, kita boleh minta guru besar bagi satu ruang, kita ceramah kat cikgu-cikgu. Kalau kita baik dengan kan, kita baik dengan HR, mana-mana company HR, kita bagi tahu HR, saya nak pergi buat presentation pengurusan kewangan, free kan, free presentation tentang pengurusan kewangan. HR tu pun bagi, boleh dapat 5 orang sekali presentation pun dah okey. Itu bermaksud kita menggunakan orang lain untuk memudahkan urusan manajemen kita. Itu mana delegate. Delegate. Okey, jadi ini saya mukadimah lah tentang kepentingan kita buat pengurusan masa, supaya kita bila masa kita telah tersusun, kita sentiasa melakukan perkara yang penting dan yang orang lain tak boleh buat. Jadi kita kena buat planning, dan kita kena buat kita kata sebagai delegasi, ataupun serahkan tugas yang tak penting, yang penting yang orang boleh buat kepada orang lain. Kemudian satu perkara lagi, kita kena pandai berkata tidak juga, say no. Kadang-kadang orang nak minta tolong kita macam-macam kan. Tak boleh minta tolong ni lah, minta tolong ada. Jadi bukan kita nak minta tolong boleh lah, tapi tak semua benda yang kita boleh tolong. Jadi kita kena faham apa tugas kita, tanggungjawab kita, dan apabila orang yang minta tolong pada masa yang kita dah ada schedule, kita boleh kata no lah. Orang selalu perangkap dia, Ustaz, kosong tak esok kan? Saya tengok jadual, minta maaf besok dah tak penuh, saya dah ada appointment. Jadi tak ada masalah. Tapi cuba saya tak ada jadual. Ustaz, esok kosong. Kita kosong, main tempat kami. Akhirnya kita akan menjadi orang yang diatur oleh orang lain. Jadi bila kita diatur oleh orang lain, masa kita diatur orang lain, maksudnya tenaga kita akan digunakan oleh orang lain untuk menjayakan agenda orang. Kita pun tak sempat nak buat kita punya agenda, sebab kita tak plan. Tapi bila kita dah plan, kita dah tahu appointment, bila orang tanya, esok kosong tak, besok pukul berapa? Oh, minta maaf, saya dah ada appointment. Jadi menyebabkan kita menyusun masa kita untuk mencapai objektif kita. Sebab itulah orang yang berperancangan ialah orang yang menyusun hidup dia untuk mencapai objektif dia. Orang yang tak ada perancangan biasanya akan melaksanakan perancangan orang lain. Sudah pasti objektif orang lain itu lebih besar. Yang keuntungan untuk diri dia sikit, tapi orang lain lebih dapat keuntungan lebih besar daripada tenaga kita. Jadi kita kena ingat, masa adalah pendapatan kita. Masa itulah punca pendapatan kita. Masa itulah kehidupan kita. Setiap saat yang terbazir bermaksud kita telah membazirkan peluang untuk menjana pendapatan kita. Jadi membuang masa samalah juga membuang duit. Ataupun sebenarnya membuang masa samalah kita ketika itu mati. Tidak ada benda yang baik yang kita buat dengan masa yang dikurniakan pada kita. Sedangkan setiap detik itu akan dihitung pahala
dan untung. Kalau orang dunia dia fikir untung kan, kita fikir dua-dua lah kan. Kalau benda yang baik kita buat tu benda baik, kita dapat dua-dua. Yang seterusnya, kita mesti ada perasaan bertanggungjawab untuk membazirkan masa kita pada yang tak penting. Jadi orang yang bertanggungjawab ini dia akan melakukan dipanggil advance planning. Advance planning. Jadi kita kena buat planning secara advance. Yang dimaksudkan advance planning ni bermaksud kita dah ada matlamat 5 tahun. Kita berfikir pasal 5 tahun. 5 tahun daripada sekarang, apa yang kita boleh capai dalam industri ni. Jadi dalam industri kita ni, 5 tahun perempuan semua boleh jadi group agency director. Group agency director maksudnya lapisan atas, top di dalam industri. Maknanya untuk jadi group agency director, kita perlu masa 5 tahun di dalam takaful. Tak kira full time atau part time. Maknanya dia ada masa 5 tahun. Dan sepatutnya kita menjadikan group agency director GAD itu sebagai objektif perancangan kita lah. Okay. Kemudian sebelum nak jadi group agency director, kita mesti jadi agency director. Macam saya sekarang agency director, belum sampai group lagi kan. Sebab lambat plan. Bukan lambat plan buat, tapi agen yang saya grow tu tak ramai yang berminat untuk jadi leader. Kalau agen saya dia tak nak jadi leader, saya tak boleh naik atas lah. Saya akan sentiasa dalam agency director. Saya mesti lantik sekurang-kurang 3 orang yang jadi leader. Jadi saya rasa dalam grup kita ni sekarang dalam 5 orang saya fokus dalam grup ni. Tu pun yang aktif ada beberapa orang. Setakat ni Farah dengan Puan Linda lah kot yang on time, kursus tak miss kan. Yang lain masih lagi ada masalah. Sebenarnya maksudnya masalah keyakinan diri. Satu perkara yang penting di dalam bisnes ni adalah keyakinan diri untuk jumpa orang. Jadi biasa orang yang fresh graduate, yang belum pernah bekerja, dia ada masalah sikit lah untuk deal dengan orang. Itu saya akan develop dengan cara yang lain lah. Bukan sekadar online saja. Siapa yang ada masalah untuk ni, saya akan bantu secara offline. Maksudnya pergi sama-sama untuk mencari klien. Kalau puan pun sebenarnya insya-Allah minggu depan Farah jemput saya untuk ceramah di sekolah yang dia telah buat appointment. Tahniah lah. Tahniah pada Farah, dia satu initiate yang bagus. Dia pergi jumpa guru besar, nanti kita tanya dia, minta dikongsi sikit macam mana dia buat. Boleh Ain? Nanti nak minta Ain kongsikan macam mana approach guru besar sampai dapat appointment. Last nanti. Sekarang saya cerita dulu. Saya nak cerita dulu tentang time management ni. Okay, kita dah faham keperluan kita menguruskan masa kita. Jadi cara untuk menguruskan masa kita kena ada planning jangka masa panjang 5 tahun. Kemudian kita pecahkan 5 tahun tu kepada 2 tahun. 2 tahun yang pertama. Sekarang 2 tahun yang pertama matlamat Farah atau Farah Ain dengan Puan Linda adalah untuk menjadi leader dalam masa 2 tahun. Dan kita boleh dalam masa 2 tahun tu kita boleh pecah 4 lagi. 6 bulan. Jadi 6 bulan yang selepas ini, maksudnya sekarang kalau bulan saya cadangkan paling minima maksudnya sekarang bulan Oktober, kita September, Oktober, November, Disember 4 bulan. Januari, Februari. Saya cadangkan paling minima bulan Februari anda berdua sudah jadi dipanggil ASM, Assistant Sales Manager. Assistant Sales Manager ni ada bonus juga. Maksudnya kalau kita dah boleh rekrut orang yang kita rekrut tu leader yang akan develop. Kita cari orang, serah pada leader yang develop dia orang ni. Saya lah akan develop. Tetapi sales depa ni, orang yang jadi assistant sales manager pada mereka dapat 10%. 10% daripada sales. Kalau kita punya sales dapat 25%, kita dapat 3 orang, dan 3 orang buat sales macam mana, seolah-olah kita dah double kita punya income. Mana ada 3 orang dah double lah. Mana 3 orang lagi buat sales, kita dapat 30% daripada sales dia orang. Seorang 10%, 3 orang 30%. Kita punya personal sales 25%.
So kita boleh develop. Itu maksudnya satu bonus tambahan lah. Kemudian 3 orang kawan tu boleh jadi kawan kita. Nanti kita akan buat team, pergi sekolah bersama ataupun apa-apa sajalah program yang boleh dilakukan bersama untuk bagi lebih bermotivasi. Okay. So planning ni masing-masing kena buat plan gaya sendirilah, gaya sendiri. Maksudnya planning ni berdasarkan kepada sales cycle yang saya dah bincang sebelum ini. Maksudnya kita macam mana kita nak pastikan dapat melakukan sales cycle tu. Prospecting cukup tak kan? Lepas prospecting kita kena approach untuk jumpa ataupun buat appointment online untuk bincang. Lepas tu kita bila dah lepas kita approach, kita mula interview dia untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan keperluan kewangan dia. Lepas kita interview, kita analisa cukup tak simpanan yang dia ada kalau berlaku musibah, berapa tak cukup. Lepas tu kita tengok dia punya income, tolak dia punya pembelanjaan, kita tengok berapa baki, kita buat satu proposal. Orang ni kata baki 2,000, kita boleh buat proposal untuk plan berapa, 100,000, 1 juta protection ke. Jadi lagi tinggi protection, lagi tinggilah income kita. Itu adalah tugas kita lah. Okay. Jadi kita kena plan, dan planning tu naklah ditulis. Biasanya saya tampal je dekat dinding apa target tahun ni, atau buat to do hari ni ataupun target bulan ni. Target tu termasuk daripada aku nak call berapa orang, siapa dia. Jadi kita senarai. Jadi 80% kerja kita ada office juga sebenarnya. Akhirnya dalam 80% masa kita adalah untuk merancang, meletakkan matlamat, lepas tu nak analisa. Jadi sebenarnya 80% kerja kita di rumah, 20% saja approach orang. Akhirnya kita kena faham dengan planning ni sebenarnya dia control kita punya aktiviti. Jadi lepas tu kita kena display lah. Okay. Maksud saya kita dah last kali kita kena ada diary, kita buka diary, kita tandakan masa kita untuk buat bisnes ni. Mesti ada komitmen sehari berapa jam. Kalau betul-betul full time, dia akan kerja macam biasalah daripada pukul 8 sampai pukul 5. Itu orang yang full time, 8 sampai 5, dia akan pastikan paling minimum dia present pada 5 orang sehari. 5 orang sehari. Sama ada face to face ataupun dia gunalah pergi sekolah, pergi pejabat. Dia akan jumpa 5 orang. Contohnya dia buat appointment dengan cikgu sekolah, 5 orang cikgu tu dia akan pergi ke sekolah tu. Jumpa, panggil 5 orang, pinjam bilik guru ke, buat presentation. Itu salah satu cara lah. Cara yang lebih bagus, jumpa guru besar, minta izin untuk buat presentation. Jadi insyaAllah guru besar dia bagilah. Tengoklah minta pinjam mutih ke, kuih ke, itu tu kena keluar lah sikit lah, biasalah tu. Ataupun pergi pejabat lawyer kan, kita pergi pejabat lawyer, tengok staff dia 5 orang, boleh juga minta izin dengan lawyer kan. Ataupun kita pergi pejabat tanah kan, jumpa staff, boleh minta izin untuk bagi talk, penerangan tentang perancangan kewangan. Jadi akhirnya kita kena kuasai juga ilmu perancangan kewangan ni. Itu tentang ilmu yang kita kena tambah. Hari ni saya punya jadual ada, sebab saya punya kelas ilmu tentang industri dan ilmu tentang motivasi. Saya akan gabung lah. Sebab orang lain masih belum sedia. Orang lain sebenarnya lagi dia tak exam, dia tak boleh nak fikir untuk untuk kelas macam ni. Jadi daripada fokus exam, ada 2-3 orang lagi dah sedang duk fokus exam. InsyaAllah saya rasa awal bulan depan semua dah lulus exam, dan mungkin kelas ni lebih smooth lah. Harap mereka lebih bersedia untuk berfikir tentang sale pula kan. Okay, sampai setakat ni apa nak tanya? Boleh faham dan boleh buat tak? Okay. So kena ada buku lah kan. Saya dah selalu sebut kena kita ada satu buku planning. Buku planning ni maksudnya kita nak cerita, tulis saja impian kita di satu buku tu, ibarat kita berdoa secara tulis surat pada Allah Ta'ala lah kan. Kita sebenarnya kalau kita menulis impian kita dia di buku tu lebih berkesan daripada kita taklah otak kita. Ini sebenarnya dalam ilmu motivasi kebanyakan kejayaan. Saya pun sebenarnya saya pun tak sangka tahun 2007
2007 saya menulis sekarang ni. Saya pergi kelas dan saya tulis semua. 2 tahun, 2009 memang Alhamdulillah terus jadi manager. 2 tahun saja. Maksudnya dia apabila kita tulis, hari-hari kita tengok dia membentuk satu fokus dalam minda kita kan. Bila kita fokus, baru gelombang yang kita fikir ni, sebab apa yang kita fikir dia ada gelombang. Gelombang tu akan tersebar di luar sana. Mungkin semut dengar, burung dengar, malaikat dengar kan. Dia pun akan mengaminkan. Sebenarnya mereka akan mengaminkan doa kita. Jadi dia memudahkan. Maksudnya hasrat kita akan melalui malaikat dia sampaikan pada orang. Saya selalu bila nak jumpa orang, contohnya esok saya ada appointment dengan orang, malam tu saya dah berfikir dah. Berfikir seolah saya bercakap dengan dia. Kita kata nak jumpa dengan doktor. Malam tu saya fikir, saya dah buat seolah saya dah fikir apa saya nak bercakap. Saya nak approach, nak cakap apa, saya nak macam mana nak berbuat mukadimah, macam mana, isu apa saya nak cakap, sampailah saya close. Dan saya bayangkan dia close berapa. Alhamdulillah kebiasaannya hampir 90% close. Itu dipanggil kekuatan minda. Maksudnya kita boleh hantar dah. Kita dah hantar mesej kita kepada minda dia. Malam tu mungkin dia mimpi ke apa, kita wallahu alam. Tapi sebenarnya diri kita lebih bersedia daripada kita terus pergi redah. Kalau kita redah, masa tu baru nak fikir. Jadi bila dia tanya soalan, kita tak terbayang soalan itu. Jadi maksudnya kita sebelum pergi jumpa orang, kita bayangkan soalan apa dia nak tanya, kemudian kita nak jawab apa yang nak bersedia. Jadi kita akan lebih bersedia. Itu juga termasuk dia dalam planning. Dalam planning bermaksud kita bila dah sampai masa kita nak buat approach pun, kita dah, orang panggil hari ni rehearsal. Senang cerita, kita rehearsal. Apa saja kita nak buat, kita rehearsal dulu. Itu salah satu cara planning kita. Okay. So saya dah, jadi lepas ni apa yang patut dalam time management ni, kita kena tulis apa matlamat yang nak dicapai, gariskan matlamat tu, kisahlah masa 10-20 matlamat, apa impian yang nak dicapai dalam hidup. Ada orang dia kata nak bawa anak melancong, dia nak bagi rumah untuk anak tiap-tiap orang sebiji rumah, dia nak tinggalkan harta untuk anak dia seorang berapa ratus ribu supaya mereka boleh survive. Mana seorang ibu bapa ni nak berkorban memaksimalkan kemampuan dia supaya zuriat dia tu akan tak fikir isu lain, dia fikir benda-benda lain lagi. Mana ada sebahagian. Ini yang dilakukan oleh orang Cina. Sebenarnya kebanyakan mereka kaya, dia ambil insurans. Insurans bila meninggal dunia, dia dah cover 1 juta, 2 juta untuk anak dia. Dia meninggal dunia, anak dia ada cash 1 juta. Terus buat bisnes. Jadi fikrah ni sebenarnya, idea ni kita boleh cadangkan pada orang Melayu kita. Sebab apa? Tabung dah ada. Okay, jadi yang pertama, senaraikan apa impian kita yang nak capai. Kemudian daripada impian tersebut, yang mana lebih urgent, kita letak di atas. Yang mana lebih penting, daripada 10 itu kita nak capai yang mana dulu. Jadi itu dia buku impian tu, kita tulis saja apa yang kita nak untuk diri kita, untuk kesihatan kita, untuk income kita, untuk ibadat kita, untuk sedekah kita. Apa yang kita fikir ini adalah untuk urusan sedekah jariah, untuk akhirat. Kita senaraikan impian kita dan kita susun. Kita letak tarikh bila nak capai. Kita jangan letak impian tu secara umum. Sebab apa? Kita balik pada tajuk objektif kita tu mesti, apabila kita buat perancangan, kita letak objektif kita mesti bersifat SMART, smart, specific. Objektif mesti specific, measurable, boleh diukur, attainable, boleh capai. Yang keempat, reasonable, ada reason dia, ataupun rational. Dan yang kelima, mesti ada time frame. Itu ada rukun. Apabila kita nak buat matlamat, mesti ada 5 perkara. Dia mesti sesuatu yang spesifik. Yang dimaksudkan dengan spesifik ni mesti ada angka, ada tempoh. Contohnya kita kata saya nak pendapatan 10,000, angka 10,000. Bila? Selepas 12 bulan ataupun pada bulan berapa? Sekarang kita kata bulan September, kita kata bulan September 2021 saya nak pendapatan 12,000 sebulan. Itu adalah satu kenyataan, statement yang spesifik, yang
yang boleh diukur. Yang kedua, measurable maksud boleh diukur. Macam mana ukur? Angka. Ada angka 12,000 boleh diukur. Tempoh 12 bulan boleh diukur. Jadi maksudnya kita perlukan kenaikan pendapatan 1,000 sebulan. Boleh capai tak? Attainable tak? 1,000 sebulan. Bermaksud kita kena dapat, kalau 1,000 sebulan 25%, maksudnya kita kena close 4,000 sebulan. Mungkin kita kata, wah besarnya 4,000 sebulan. Tapi kalau kita bayangkan ada orang boleh bayar 500 sebulan, kita kena cari 8 orang saja. 500 siapa? Pendapatan family 5,000. Jadi pendapatan family 5,000, fresh graduate, isteri dia 3,000, suami 3,000, 6,000 dah boleh close. 6,000, mana 600 mana dia orang boleh close orang 300. Jadi maksudnya taklah sesuatu yang sukar bila kita pecah dan kita boleh segmentkan prospek kita. Orang baru kerja pun sebenarnya dia orang perlukan income protection yang tinggi. Suami cover isteri, isteri cover suami. Jadi dia tolong menolong. Jadi masing-masing cover seorang 300,000 kata kan. Okey, ambil lah RM300, suami RM300, isteri RM300, satu family kita dapat RM600. Kita dapat, kalau kita dapat 10 family, RM6,000 collected bulan tu. Dah commission kita dah 1/4 daripada RM6,000, RM1,000 lebih kenaikan kan. Jadi kalau kita continuous, kita punya style kita punya ratio itu dah jadi rentak yang cantik, insya-Allah lah dalam masa 12 bulan kita dapatlah RM12,000 income monthly. Maksudnya di dalam bidang ni kita boleh plan, kita boleh tahu cara macam mana nak capai. Lepas tu kita pecahkan sampai pada aktiviti harian, mingguan. Itu maksudnya planning kita. Attainable, sesuatu yang boleh dicapai. SMA. Reasonable. Apa reason? Kenapa kita nak 12,000? Kita nak beli kereta baru ke, nak beli rumah baru ke, nak simpan duit nak pergi umrah ke, nak simpan duit nak pergi haji ke, kita nak buat kebajikan ke. Kita kena tulis alasan why we need 12. Kenapa aku perlukan 12,000 sebulan? Apa aku nak buat? Jadi kemungkinan aku nak bagi hadiah pada diri sendiri. Satu perkara yang boleh mendorong kita ke depan ialah kita sediakan hadiah bulanan untuk diri kita sendiri. Aku berjaya close bulan ni, kata target kita 10 kes, apa hadiah dia? Kita nak hadiah lah, nak pergi makan ke, nak beli barang kemas ke, apa saja. Jadi dia akan memberi motivate kepada kita lah. Hadiah pada diri kita, hadiah pada ibu bapa kita, hadiah kepada anak kita. Jadi kita boleh bagi tahu anak kita, anak tolong doa, Umi tolong rumah ibu. Kalau ibu berjaya, ibu bagi hadiah. Jadi anak kita pun akan motivate kita. Dah pergi hari ni kami, dah kerja macam tu. Jadi kita berkongsi dengan orang yang tersayang supaya mereka sentiasa memantau kita dan motivate kita untuk buat kerja kan. Itu dalam planning lah. Jadi dalam planning ni kita perlu ada orang support, perlu ada orang push kita. Kalau tak ada suami, isteri, family kita, parent kita, anak kita yang kita kongsikan matlamat kita, dan dia orang sokong kita, dia push kita. Dan kita bagi hadiah pada mereka bila kita berjaya. Jadi orang pun suka lah kan. Okey. Itu bermaksud objektif tu mesti yang reasonable. Ada reason yang kuat. Why? Ada reason yang kuat. Tapi kalau kita tak ada reason yang kuat, kita selesa lah. Aku ada 1,000 pun cukup dah, nak buat apa? Jadi reason dia kecil sangat. Jadi dia tak akan ke mana. Kalau boleh kita tak reason yang besar-besar, apa salahnya kita berkorban, kita jadikan bidang ni untuk menggembirakan orang lain kan. Dia tengok orang lain bersedekah, aku nak sedekah jugalah kan. Aku tengok orang wakaf buat surau, wakaf buat rumah, aku nak buat jugalah kan. Sebab kita boleh buat kan? Kita boleh buat dan ada peluang untuk buat. Okay. Yang terakhir, time. Mesti ada time frame. Matlamat tu mesti dicapai di dalam masa berapa. Kalau time tu hari, bermula daripada hari ni apa target, apa nak buat, nak capai. Time dia katalah, time dia hari ni 8 jam. 8 jam, berapa jam nak digunakan untuk prospek. Jadi masuk time yang spesifik untuk job kita. Itu namanya objektif yang target yang betul lah. Bila objektif yang kita letak ada ciri-ciri SMART ni, bermaksud perancangan kita tu betul. Jadi setiap perancangan bermula daripada perancangan harian mesti menepati ke 55
ciri. Itu juga termasuk dalam pengurusan masa kita. Mana pengurusan masa ialah kita menentukan objektif berdasarkan ciri-ciri SMART tadi. Okey. Jadi kesimpulannya time management ni saya akan simpulkan kita ada beberapa perkara. Yang pertama saya dah sebut tadi, advance planning. Kita ada planning sekarang. Kalau tidak, kita akan sentiasa buat benda yang last minute. So kita kena ada planner 1 tahun, kita ada kena plan untuk bulanan, kita ada planning mingguan. Mingguan tu saya dah bagi dah sheet mingguan tu. Kemudian ada activity daily, hari ni. Dan setiap hari kita kena tentukan berapa jam kita nak buat kerja untuk takaful, dan dalam jam tersebut apa aktiviti dalam sales cycle tu yang kita akan fokus. Jadi mesti kelima-lima sales cycle tu mesti ada dia dalam aktiviti kita. Walaupun satu. Paling kurang kita cuba close satu atau present pada satu orang. Itu maksudnya kalau tak ada present pada satu orang, maksudnya tak capailah matlamat kita. Hari tu buang masa ada buat prospecting, sebenarnya habis masa dengan prospecting pun tak guna juga. Mesti ada orang yang kita approach, mesti ada appointment yang kita buat, 1-2 appointment, dan mesti ada 1 presentation sehari. Sekurang-kurangnya kita approach orang, tanya khabar untuk kumpul data. Itu advance planning. Yang kedua, planning harian. Kita kena buat planning harian, masa tidur kita bila, supaya kita bangun segar. Kita nak bangun awal, nak solat tahajud ke, nak berdoa. Jadi kita kena plan, uruskan hidup kita, supaya kita kena faham kita hanya mampu berusaha, rezeki kita Allah bagi, dan bila kita tahu rezeki Allah bagi, kita jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, supaya Allah buka hati orang lain untuk masuk takaful dengan kita. Jadi sebenarnya yang rezeki kita ialah kerana Allah buka hati orang lain untuk setuju ambil takaful kita. Itu challenge kita. Jadi kalau kita ada hubungan dengan Allah, insya-Allah mudahlah urusan kita. Jadi kita kena ada kita kena kerja awal daripada pagi. Kita dah sebenarnya kita boleh bekerja, bermula berfikir selepas kita bangun tahajud tu. Sebelum subuh kita mula fikir dah hari, yang maknanya tu lebih baik. Lagi awal kita berfikir untuk bekerja lebih baik. Kemudian ambil masa untuk baca buku motivasi, pengembangan diri, sekurang-kurangnya 1 hari 1 jam ataupun 1/2 jam untuk baca buku, baca Quran, baca apa saja yang boleh memberi kekuatan kepada minda dan rohani kita. Itu adalah plan harian. Sebab apa? Kita bergantung kepada semangat, kita bergantung kepada minat, kita bergantung kepada kemampuan kita untuk berusaha. Jadi sebenarnya kita banyak bergantung pada diri kita, dan diri kita nak bergantung pada siapa kecuali pada Allah Ta'ala. Jadi itu salah. Maknanya kita kena baca buku untuk menambahkan ilmu, khususnya contohnya buku-buku tentang motivasi. Kita carilah buku yang bagi menambahkan kekuatan kita untuk bekerja sendiri. Yang ketiga, kita mesti tentukan setiap hari ada appointment. Ada appointment untuk sama ada untuk fact finding, baru nak interview, appointment untuk interview, ataupun appointment untuk buat presentation dan closing. Biasanya kita kalau customer kita jumpa 2 kali. Jarang kita jumpa hari tu close. Itu memang kita dah bersedia sebelum tu. Mula-mula kadang-kadang kita jumpa untuk berkenalan, lama tak jumpa, nak ikat balik hubungan. Lepas tu berjumpa kali kedua, kita cuba nak cakap serius sikit tentang perancangan kewangan, dan kita mula buat fact finding, kita bincang bajet dia, kita kena pasti kekuatan dia, kelemahan kewangan dia, dan kita tunjukkan lompong dan bahaya yang boleh dia hadapi, dan kita minta izin pada dia untuk present solution. Jadi kalau dia setuju, masa kita present solution tu kita close. Jadi itu mesti ada appointment harian untuk aktiviti umpama ni. Kalau kita travel, naik kereta, apa semua, masa kosong, jadi daripada kita dengar lagu, sekali-sekala dengarlah motivasi. YouTube motivasi, ceramah motivasi dalam YouTube banyak. Kadang-kadang saya hantar motivasi, ulang dengar, supaya kita membiasakan diri kita untuk fokus, untuk jadikan kita orang yang berkerjaya, kan. Sebab sebelum ni kita cara hidup kita lain, makan gaji orang yang tentukan apa yang patut kita buat, kita tak fikir banyak, kan. Tapi bila kita dah jadi usahawan ni, kita kena ubah habit kita.
Dan yang seterusnya, kita kena ada satu buku, kita record. Kita tuliskan skill kita, apa yang kita belajar, apa yang kita buat, sebab apa tidak close, sebab apa apa kegagalan kita, apa kejayaan kita. Maknanya kita tulis satu diary untuk kita rujuk balik, aku pernah buat macam ni, berlaku macam ni kan. Jadi dia sebagai satu ilmu untuk kita merubah diri kita, dan kemungkinan bila kita jadi leader, kita ada bahan untuk menceritakan pengalaman kita closing, pengalaman kita kan. Okey. Dan yang terakhir dalam time management, kita perlu menggunakan 75% masa kerja kita untuk approach orang. Approach pun maksudnya 30% saja kita buat fokus kepada manajemen yang lain, tapi 70% masa kita cuba approach orang. Maksudnya kita ratio kita sehari tu paling minima 30 approachment panggil. Iaitu 30 orang yang kita approach sehari tu adalah minima untuk orang full time lah kan. Tapi kalau dia part time, dia daripada approach dalam 10 orang tu kira berjaya lah. Approach ni macam contohnya kita WhatsApp approach, kita tulis email approach, kita call approach, kita jumpa face to face approach. Approach ni bermaksud kita mula berkenalan, kita menjalinkan hubungan dengan niat untuk kita jadikan orang yang kita hubungi itu sebagai customer kita. Itu makna approach lah. Jadi kemungkinan kita boleh tanya khabar. Hari ni kita kata 5 orang daripada family, 5 orang daripada kawan, 5 orang daripada jiran dan sebagainya. Maksudnya kita dah dalam buku prospek tu kita dah senarai senarai keluarga, senarai kawan sekolah rendah, kawan sekolah menengah, kawan universiti, kawan tempat kerja, NGO yang kita join. Dekat Beranang ni ada ada pertubuhan ibu tunggal. Boleh join grup? Dah join belum? Buat? Ada cuba pergi beli kuih kat depan tu. Depan Beranang tu, depan Pejabat Rosli tu, seberang jalan tu kan ada jual buah apa semua kan. Kadang-kadang ada saya pernah beli kat situ, dia kata ini Persatuan Ibu Tunggal punya cik kan. Jadi saya pun cuba dekati siapa mereka tu. Boleh pergi kalau boleh dekati mereka untuk jadi mereka tu downline. Puan sudah bagi saya nak bagi tahu Puan Linda lah kan, supaya boleh ajak dia orang tu jadi downline Puan Linda untuk terlibat dalam takaful ni. Takaful ni kelebihan dia, kita tak perlu simpan produk. Kalau kita buat direct selling produk, kita kena simpan produk kan. Kita nak kena maintain lah, macam-macam. Takaful ni tak ada produk, cuma kita nak betulkan mindset orang je. Itu ilmu. Tapi hari ini ramai kita hanya cerita konsep why people need protection, itu saja. Okey. Habis 7 poin penting di dalam dalam time management. Saya buka kalau ada soalan. Sebelum tu kita minta Ain kongsi sikit macam mana apa yang dia buat sekarang ni. Dah close berapa kes? Silakan Ain. Waalaikumsalam.